Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Hanim Nadia dan saya Farida Amiratul dalam Sumber Seminggu edisi Jumaat 26 November. Belanjawan Selangor 2022 dibentang di Dewan Negeri Selangor hari ini menumpukan usaha merancakkan semula ekonomi pasca wabak COVID-19. Ikuti pembentangan penuh Belanjawan Selangor 2022 di penghujung Sumber Seminggu. Belanjawan dengan tema Kita Selangor, Negeri Tahan Uji, mengangkat martabat insani, menggariskan 5 teras utama. Pertama, memaju pertumbuhan ekonomi berimpak tinggi dan meningkatkan kecekapan penyampaian. Kedua, membangun masyarakat penyayang dan kesejahteraan sosial. Ketiga, mengukuhkan agenda kesihatan awam Selangor. Keempat, mewujudkan persekitaran hijau dan pembangunan lestari. Kelima, mengoptimumkan teknologi pintar dan digitalisasi. Bahang Pilihan Raya Negeri Melaka belum reda pada 24 November. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak diadakan pada 18 Disember depan. Tarikh penamaan calon pula pada 6 Disember manakala pengundian awal diadakan pada 14 Disember. Pengurusi SPR Datuk Abdul Ghani Salim mengumumkan tarikh penting PRN itu dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas pada Rabu 24 November. SPR tidak dapat mengadakan PRN Sarawak selepas tempoh Dewan Undangan Negeri berakhir pada 6 Jun lalu berikutan perisytiharan darurat di seluruh negara ketika itu. Dalam sidang media itu, Abdul Ghani berkata seramai 1,252,014 orang pengundi di negeri itu layak untuk mengundi dalam PRN 12 dan mereka terdiri daripada 1,228,858 pengundi biasa, 12,585 anggota tentera dan pasangan, 10,458 anggota polis dan pasangan serta 113 pengundi tidak hadir luar negara. Sebanyak 1,866 pusat pengundi biasa yang mengandungi 3,555 tempat mengundi dan 85 pusat mengundi awal bagi pengundian yang mengandungi 111 tempat mengundi awal akan digunakan. Keseluruhan jumlah pusat mengundi sebanyak 1,951 dengan 3,666 tempat mengundi. PRU Don Sarawak ke-12 ini dianggarkan memerlukan peruntukan sebanyak 150 juta ringgit Malaysia. Tempoh berkempen ditetapkan selama 12 hari bermula selepas hari penamaan calon sehingga jam 11.59 malam pada 17 Disember. Daftar pemilih pilihan raya itu akan mula dijual pada 1 Disember dan pengundi boleh membuat semakan daftar pemilih untuk mengetahui maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan mereka. Mereka boleh membuat demikian menerusi laman sosial SPR iaitu pengundi.spr.gov.my atau menghubungi talian 0388927018 atau menerusi aplikasi MySPR Semak. Semakan boleh dibuat mulai 1 Disember. Bagi urusan permohonan undi pos luar dan dalam negara, permohonan undi pos untuk mengundi kategori borang 1B dan kategori borang 1C dibuka mulai 8 November lalu sehingga 24 November. Bagi kategori borang 1A pula bermula 24 November sehingga 3 Disember manakala permohonan undi pos bagi kategori 1B dan 1C dilaksanakan secara dalam talian berbanding secara manual sebelum ini. Permohonan untuk mengundi secara pos boleh dilakukan menerusi MySPR daftar di laman sesawang rasmi SPR. Susulan pengumuman itu, SOP Pilihan Raya Negeri Sarawak turut menjadi perhatian.
SOP pencegahan COVID-19 yang ditetapkan pada pilihan raya negeri Melaka tidak boleh dibawa untuk PRN Sarawak. Menurut penganalisis politik Unimas di Lembang Dungun, Suruhanjaya pilihan raya perlu mengambil kira segala aspek yang ada di negeri itu memandangkan geografi dan demografinya yang berbeza. Jelasnya keselamatan kesihatan tetap perlu dititik beratkan dalam meraihkan demokrasi, namun tidak perlu terlalu ketat sehingga menyukarkan usaha berkempen di negeri terbesar Malaysia itu. Seandainya SOP yang terlalu ketat menyebabkan maklumat sukar sampai ke setiap pelosok negeri, pengundi akan terpinga-pinga dan akhirnya tidak dapat membuat keputusan dengan pertimbangan yang jelas. Dalam mengambil kira semua perkara tersebut, DIK juga menyuruh SPR supaya SOP itu diumumkan sesegera mungkin bagi memudahkan perancangan semua pihak yang terlibat, dari parti yang bertanding hinggalah rakyat. Dari Sarawak kita ke Melaka, segala teguran dan pandangan yang diberi oleh pelbagai lapisan masyarakat terhadap punca kekalahan Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri Melaka diterima dengan baik. Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata teguran tersebut ada kebenarannya dan pimpinan parti PH akan meneliti dengan lebih baik. Sehubungan itu, PH akan melakukan postmortem dengan semua pemimpin negeri. Ketika ditanya pemberita mengenai desakan Ahli Dewan Undangan Negeri DAP Bilot iaitu Lee Chin Chen agar Anwar meletakkan jawatan dan memberikan pimpinan kepada pemimpin lain, Anwar menyatakan itu juga satu pandangan. Tambahnya lagi, semua pandangan diteliti namun perlu mempunyai asas untuk percaturan lebih baik. Dalam masa sama, Ketua Pembangkang itu mengakui bahawa penerimaan 4 adun Melaka sebelum ini adalah kerana diusulkan oleh pimpinan PH Melaka sendiri. Begitupun, Ketua Penerangan PKR Selangor Halimi Abu Bakar menegaskan tindakan Chin Chen itu juga tidak menghormati semangat perpaduan dan konsensus dalam PH. Jelasnya keputusan PRN Melaka baru-baru ini sememangnya memberi tamparan hebat kepada PH. Namun perlu diperingatkan setiap keputusan yang dibuat adalah berdasarkan konsensus bersama kesemua pimpinan dalam gabungan PH dan bukannya keputusan individu. Terdahulu dalam PRN Melaka, PH hanya memenangi 5 kerusi daripada 28 kerusi yang dipertandingkan. Pada perkembangan sama, Pengarah Eksekutif Ilham Center Hiswamuddin Bakar berpendapat Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memimpin parti itu dengan strategi baharu selepas kekalahan besar di pilihan raya negeri Melaka. Ia berikutan tiada elemen menarik daripada parti itu kepada pengundi Melayu khususnya walaupun pernah menjadi kerajaan selama 22 bulan pada 2018. Sebagai contoh, pada PRU yang lalu ada elemen bersatu dan Tun Dr. Mahathir. Ini tidak boleh dinafikan. Kita tak boleh nak menolak secara mentah bahawa dua faktor ini menyumbang kepada undi Melayu kepada Pakatan Harapan dalam PRU ke-14 yang lalu. Ternyata dalam PRN kali ini, tanpa elemen bersatu sebagai komponen dalam Pakatan Harapan, ternyata Pakatan Harapan hilang 14% undi Melayu. Satu angka yang besar. Dan perkara ini tidak ada pengganti. Maksudnya dalam Pakatan Harapan tidak ada elemen faktor yang boleh mampu menarik sokongan Melayu. Sama ada tokoh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sama ada kepada parti Amanah ataupun PKR kerana mereka ini yang bertarung di dalam kawasan Melayu. Tiga-tiga faktor ini ternyata tidak ada kepada penghuni Melayu bahawa mereka ini adalah pejuang Melayu yang mampu membela hak Melayu. Jelasnya walaupun figura besar parti itu sering memperjuangkan isu-isu orang Melayu, tetapi aura yang pernah ditonjolkan beliau sebelum ini tidak dapat menjadi elemen penarik dalam PRN Melaka baru-baru ini. Tambahnya, PH perlu menunjukkan satu kesepakatan antara komponen kerana uji kaji yang dilakukan dalam PRN Melaka ini akan memberi kesan pada PRU 15 akan datang. Daripada kehangatan pilihan raya negeri, kita beralih ke Parlimen. Perundangan berkaitan Akta Anti Lompat Parti dan penghadaan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun akan dibawa ke Parlimen sebelum Julai tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kedua-dua perkara itu memerlukan kajian dan sesi libat urus yang terperinci, sekaligus tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Pihak Bahyu dan JPM telah mengadakan
satu perbincangan pada 30 September 2021 bersama Jabatan Peguam Negara dan pihak berkepentingan lain termasuk SPR untuk membincang persoalan dasar yang timbul daripada pelaksanaan cadangan ini. Yang ketiga, mesyuarat persetujuan bahawa perkara ini perlu dikaji dengan lebih teliti, terutamanya parameter, kandungan dan implikasi akta ini. Bahagian hal ehwal undang-undang bersama Jabatan Peguam Negara serta pihak berkepentingan lain akan mengkaji perkara itu dan dapatan awal akan dikemukakan kepada saya pada penghujung bulan ini. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat pada Khamis ketika menjawab soalan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkembangan terkini Memorandum Persefahaman mengenai transformasi dan kestabilan politik antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan yang ditandatangani pada 13 September lalu. Ini pula berita gembira buat rakyat dua buah negara. Malaysia dan Singapura bekerjasama melancarkan laluan perjalanan lengkap vaksin laluan darat pada Isnin 29 November. Menurut Pejabat Perdana Menteri, pelancaran VTL Land adalah selari dengan laluan udara yang bertujuan meningkatkan lagi hubungan dua hala dan ekonomi antara kedua-dua negara. Selain pekerja, VTL Land akan memberi peluang kepada rakyat Malaysia dan Singapura di kedua-dua belah tambak yang telah terpisah dengan keluarga akibat pandemik COVID-19 untuk bertemu semula dengan orang tersayang. Pengebara yang dibenarkan mengambil bahagian dalam VTL Land adalah warga negara Malaysia dan Singapura, termasuk penduduk tetap serta pemegang PAS jangka panjang Malaysia dan Singapura. Antara syarat ditetapkan termasuk pengembara wajib divaksinasi sepenuhnya dan bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun yang tidak divaksinasi, mereka harus ditemani oleh ibu bapa atau penjaga yang telah lengkap divaksin. Pengebara yang layak adalah tertakluk kepada ujian COVID-19 dan keperluan kesihatan terperinci yang ditentukan oleh negara masing-masing. Pada masa ini, VTL Land dihadkan kepada pengangkutan bas sahaja sebagai mekanisme kawalan dan mod pengangkutan lain akan disenaraikan secara berperingkat. Kerajaan kedua-dua negara juga bersetuju untuk menetapkan kuota harian tidak melebihi 1,500 pengembara pada peringkat permulaan dengan akan melaksanakan peningkatan dari minggu ke minggu. Seterusnya kita ikuti perkembangan luar negara bersama rakan setugas Haifa Nasir dalam Sumber Global. Silakan Haifa. Terima kasih Faridah dan Hanim. Seterusnya saya Haifa Nasir membawakan anda perkembangan semasa berita dunia melalui Sumber Global. Kita mulakan dengan berita gembira buat rakyat Malaysia yang merancang untuk menziarahi Tanah Suci Mekah bagi pelaksanaan haji dan umrah. Jemaah selain individu menunaikan umrah akan dibenarkan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah tidak lama lagi. Menurut laporan Saudi Gazette, ikon baharu tawaf juga akan ditambah pada aplikasi Idmarna dan Tawakalna menjelang hujung minggu ini. Ia bertujuan memudahkan tembahan janji temu bagi melaksanakan tawaf khususnya untuk mereka yang bukan menunaikan ibadah umrah. Ini adalah selaras dengan pelaksanaan dan arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman baru-baru ini untuk membenarkan penggunaan kapasiti penuh Masjidil Haram untuk semua jemaah. Selain itu, terdapat juga beberapa pilihan pada aplikasi Idmarna dan Tawakalna bagi menempah janji temu untuk tujuan mencium Hajarul Aswad, menyentuh sudut Yaman dan menunaikan solat di Hijri Ismail. Jemaah turut disediakan perkhidmatan dan kemudahan terbaik bagi melaksanakan ibadah dengan mudah dan selesa. Menurut sumber, jemaah juga bakal memanfaatkan aplikasi pintar yang dipertingkatkan terutamanya bagi perkhidmatan di dua masjid suci berkenaan. Ini adalah selaras dengan pematuhan prosedur operasi standard serta langkah berjaga-jaga termasuk protokol pencegahan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Komander Pasukan Khas Keselamatan Haji dan Umrah Major Jeneral Muhammad Al-Basami mengumumkan bahawa tingkat 1 Masjidil Haram akan dikhususkan untuk melakukan tawaf bagi jemaah bukan umrah. Tambahnya, tawaf untuk jemaah bukan umrah akan disediakan di luar waktu solat iaitu pada waktu pagi dan petang
petang dari jam 6 pagi hingga 10 pagi dan dari 12 tengah hari hingga 3 petang. Ini merupakan satu kerjasama antara semua agensi terlibat di bawah Kementerian Haji dan Umrah untuk mengaktifkan ikon tawaf pada aplikasi Idmarna dan Tawakalna. Kemaskini aplikasi berkenaan akan tersedia pada akhir minggu ini bertepatan dengan percutian singkat pada hujung semester pertama pendidikan. Al-Basami berkata persiapan sedang giat dijalankan untuk menyediakan tingkat pertama mataf iaitu kawasan tawaf di sekitar Kaabah demi memastikan Masjidil Haram bersedia untuk menerima jumlah jemaah yang ramai. Oleh itu, semua jemaah diwajibkan memakai pelitup muka setiap masa ketika berada di dalam Masjidil Haram maupun dataran masjid berkenaan. Dari Mekah, kita terbang pula ke Amerika Syarikat. Saintis Balai Cerap Gunung Berapi mengeluarkan amaran berkenaan sebuah gunung berapi aktif di Taman Negara Yellowstone, Amerika Syarikat yang mencetuskan kebimbangan. Ekoran mampu memberi ancaman serta malapetaka besar ke atas manusia sekiranya meletus. Akhbar Daily Star pada 22 November 2021 melaporkan gunung berapi tersebut mempunyai potensi kekuatan bersamaan dengan bom atom yang pernah diletupkan di Hiroshima. Malah gunung berapi tersebut diramal mampu menghasilkan zon kemusnahan iaitu 10 juta kali ganda lebih buruk berbanding kejadian serangan 9/11. Pakar bimbang sekiranya gunung berapi tersebut meletus, letusan besar akan menyebabkan berlakunya kemusnahan alam dalam sejarah peradaban moden. Sekiranya meletus, abu yang dilepaskan akan melitupi sebahagian besar Amerika Syarikat termasuk bandar besar seperti Seattle dan New York. Dengan satu letusan sahaja, ia mampu meratakan sebanyak 7 buah negeri di negara Lady Liberty berkenaan. Hal ini kerana taufan abu gunung berapi yang mempunyai suhu sehingga 400 darjah Celsius itu boleh merebak dalam kelajuan beratus-ratus kilometer sejam yang akan membunuh apa-apa sahaja yang berada pada laluannya. Abu gunung berapi tersebut bahkan boleh sampai ke benua Eropah dalam masa 72 jam serta mengakibatkan hujan toksik yang mencemarkan air serta membunuh tanaman di seluruh dunia. Ekoran kesemua ancaman tersebut, saintis kini menggunakan satelit serta beberapa teknologi lain untuk mengukur tahap pergerakan tanah serta memantau aktiviti gunung berapi tersebut. Ini pula perkembangan menyayat hati di Bulgaria. Sekurang-kurangnya 46 penumpang termasuk 12 kanak-kanak maut apabila sebuah bas yang membawa kebanyakan pelancong Masedonia Utara terbakar di lebuh raya di barat Bulgaria. Menurut pihak berkuasa, 7 orang daripadanya telah berjaya menyelamatkan diri daripada kemalangan tersebut. Semua mangsa yang terselamat dikejarkan ke hospital di Sofia dan kini berada dalam keadaan stabil. Pihak Kementerian Dalam Negeri Bulgaria telah mengesahkan jumlah mangsa yang terkorban. Menurut jurucakap pihak berkuasa, punca kemalangan masih belum dapat dipastikan. Walau bagaimanapun, bas berkenaan dipercayai telah merempuh penghadang lebuh raya semasa insiden tersebut berlaku kemudian terbakar. Rakaman televisyen menunjukkan bas berkenaan hangus terbakar di tengah lebuh raya. Menurut Menteri Dalam Negeri Boyko Rashkov, sewaktu kejadian, penumpang terperangkap di dalam bas tersebut ketika ianya terbakar, menyebabkan semua yang terkorban dalam nahas berkenaan ditemui mati dalam keadaan rentung. Kemalangan tersebut berlaku di lebuh raya Struma, kira-kira 45 km barat Sofia pada pukul 2 pagi waktu tempatan ketika bas tersebut dalam perjalanan pulang ke Skopje dari percutian hujung minggu di Istanbul. Di Belgium pula, puluhan ribu petunjuk perasaan keluar untuk melakukan demonstrasi di Brussels pada 21 November 2021. Demonstrasi tersebut bertujuan membantah sekatan COVID-19 yang diperketatkan semula oleh kerajaan Belgium bagi mengatasi lonjakan baru kes COVID-19. Bagaimanapun, 42 orang telah ditahan dan 2 didakwa apabila demonstrasi berkenaan bertukar menjadi ganas di mana ratusan daripadanya mula menyerang anggota polis serta bertindak agresif dengan memecahkan cermin kereta dan membakar tong sampah.
Pihak berkuasa menganggarkan separuh daripada yang hadir dalam protes berkenaan mula bersurai apabila demonstrasi menjadi semakin tidak terkawal. Untuk mengawal keadaan, pihak polis bertindak balas dengan melepaskan gas pemedih mata serta meriam air dalam usaha untuk memulihkan keadaan. 3 pegawai polis dan seorang penunjuk perasaan cedera dalam pertempuran itu. Demonstrasi berkenaan membantah keras arahan kerajaan untuk mendapatkan vaksin dan langkah untuk mengenakan mandatori ke atas suntikan vaksin COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO minggu lalu berkata bahawa Eropah ketika ini menjadi titik panas wabak COVID-19 dengan peningkatan jumlah kematian. Sejak beberapa hari lalu terdapat banyak perarakan anti-vaksin di negara-negara Eropah apabila satu demi satu langkah diperketatkan. Sebelum mengakhiri sumber global, saya kongsikan kejadian berlaku di New Delhi, India. Seorang lelaki yang disahkan mati selepas terlibat dalam satu kemalangan jalan raya dilaporkan hidup semula beberapa jam selepas dia diletakkan di dalam peti sejuk mayat. Selepas tukang elektrik Sri Kesh Kumar dilanggar oleh sebuah motosikal di Moradabad, beliau kemudian dibawa ke Distrik Combined Hospital dan doktor mengesahkan beliau meninggal dunia. Keesokan harinya, tubuh lelaki berusia 40 tahun itu diletakkan dalam peti sejuk mayat di hospital terbabit untuk proses selanjutnya. Ahli keluarga mangsa turut dipanggil bagi mengesahkan mayat. Selang 7 jam selepas mangsa diletakkan dalam peti sejuk itu, kakak iparnya Madhu Bala perasan tubuh lelaki itu mulai bergerak. Jasad lelaki itu kemudiannya dibawa untuk pemeriksaan lanjut dan keadaan semakin beransur pulih meskipun belum sedar sepenuhnya. Ekoran daripada kejadian itu, keluarga lelaki itu memfailkan laporan kepada pihak berkuasa ke atas kecuaian pihak hospital dalam menguruskan mangsa. Insiden itu juga nyaris meragut nyawa lelaki itu kerana diletakkan dalam peti sejuk mayat sedangkan beliau sebenarnya masih lagi hidup. Pihak hospital yang mengesahkan kematian lelaki itu menolak sebarang keajaiban yang berlaku dan mengambil tanggungjawab sepenuhnya dalam menyelamatkan nyawa pesakit mereka. Sekian sahaja paparan yang dapat saya kongsikan kepada anda pada minggu ini. Kembali semula bersama Faridah dan Hanim. Terima kasih Haifa. Kita teruskan dengan perkembangan tempatan. Mahkamah Rayuan tidak membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menangguhkan tarikh keputusan bagi rayuan sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadapnya membabitkan kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad yang dijadualkan pada 8 Disember ini. Perkara itu dimaklumkan melalui surat yang ditandatangani Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun kepada Najib, firma guaman Tetuan Syafi'i dan Co dan Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Peguam Negara. Melalui surat berkenaan menyatakan permohonan menangguhkan tarikh keputusan adalah tidak dibenarkan dan semua pihak dikehendaki hadir pada tarikh keputusan rayuan yang sudah ditetapkan sebelum ini. Pada 23 November, media melaporkan bahawa Najib memohon kepada mahkamah untuk menangguhkan tarikh keputusan rayuan berkenaan bagi mengetepikan sabitan dan hukuman terhadapnya. Beliau memohon untuk menangguhkannya ke tarikh selepas 13 Disember kerana bekas Perdana Menteri itu perlu menjalani kuarantin di rumah sekembalinya dari Singapura. Melalui surat kepada Pejabat Pendaftar Mahkamah Rayuan, Najib memohon supaya tarikh 8 Disember dilapangkan dan tarikh keputusan ditetapkan pada minggu seterusnya, iaitu minggu 13 Disember hingga 17 Disember ini. Permohonan itu dibuat kerana Najib selaku perayu akan berada di Singapura untuk melawat anak perempuannya Noryana Najwa yang melahirkan anak kedua sehingga 5 Disember ini, dan sejurus pulang beliau diwajibkan untuk kuarantinkan diri selama 7 hari. Najib merayu keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai tahun lalu yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas mendapati beliau bersalah atas 7 tuduhan pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan kedudukan, membabitkan RM42 juta dana SRC. SRC ialah subsidiari kepada Syarikat Pelaburan Strategik Negara One Malaysia Development Berhad.
Hujan lebat hampir 3 jam di sekitar Lembah Kelang sejak lewat petang 22 November menyebabkan beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilimpahi banjir kilat setinggi antara 0.3 meter hingga 1.5 meter. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Nur Azam Khamis berkata, kawasan yang terlibat adalah Jalan Hillview, Kampung Lembah Jaya Utara dan Lembah Jaya Selatan yang dinaiki air setinggi 1.5 meter akibat limpahan air dari longkang berhampiran kawasan berkenaan. Kira-kira 258 mangsa yang terlibat akibat kejadian banjir kilat di Lembah Permai dan Bukit Belacan ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Dewan Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Lembah Permai. Sumber Seminggu sempat meninjau kawasan tersebut dan meluangkan masa bersama mangsa banjir. Mereka berkongsi pengalaman berdepan dengan bencana itu. So semalam saya balik kerja dalam pukul 6.30 tu kan, saya baliklah daripada Petaling Jaya. So time on balik tu tengok dah gelap kan. So kita dah ada pengalaman sebelum ni. So kita nampak macam memang awan tu gelap sangat. So, kita balik cepat tengok hujan lebat. Dan waktu saya parking kat rumah, tengok air sungai dah naik dengan air longkang. Jadi kita saya masukkan parking, kemudian saya siapkan barang lah. Itu sajalah. Dalam pukul 6.30 saya tengok hujan dengan ribut-ribut. Saya pun dah agak dah minti air naik. Rumah saya betul-betul dekat sungai. Dekat sungai lah. Saya nampak air tu nak lama sikit naik masuk rumah anak saya dulu. Lepas tu saya tengok dalam masa beberapa minit orang dah berjejer-jejer. Rumah depan saya, rumah depan. Motor kereta tak tenggelam dah. Oh, banyak budak-budak tolong tarik motor. Kereta yang ada kunci dah start bawa pergi flat. Lepas tu dah tengok keadaan dah tak lewat apa. Kita orang terpaksa berlari ke flat. Dan rumah dah separuh tenggelam. Banyak barang rosak. Dalam 7.30 lepas saya solat maghrib macam tu, jiran WhatsApp saya, dia kata air dah naik. Lepas tu saya tengok dekat depan pintu rumah, air memang naik. Terus gegas bawa anak pergi naik atas. Itulah, makin lama makin naik sampai pada dada. Itulah, memang tak sempat selamatkan apa-apa, banyak barang yang rosak kat rumah. Esko Kerajaan Negeri Selangor, Rozia Ismail berkata, kerajaan negeri memberikan bantuan secepat mungkin kepada mangsa banjir. Kejadian ini berlaku petang semalam lah ya, bila mana hujan lebat bermula dalam pukul 6.30 petang membawa kepada 3 jam. Hujan yang luar jangka satu, dan kita lihat air begitu cepat naik ya, bermula daripada air Sungai Ampang itu naik begitu drastik sekali. Dan yang lebih merisaukan kita bila mana banjir kali ini adalah banjir lumpur ya. Pada masa sama, Kerajaan Negeri Selangor giat melakukan pemantauan dari semasa ke semasa berikutan banjir kilat yang berlaku di Hulu Selangor dan Gombak sebelum ini dan terbaru di Ampang. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan bahawa pihak berkuasa tempatan serta agensi-agensi berkaitan lain giat menghulurkan bantuan kecemasan dan pemindahan mangsa-mangsa berkenaan. Tambah beliau, kerajaan negeri akan terus komited dalam memberi bantuan segera kepada mangsa-mangsa banjir tersebut. Baiklah Faridah, sebentar tadi Hanim berkesempatan untuk membuat liputan belanjawan Selangor 2022. Banyak intipati menarik yang dibentangkan ya. Ikuti laporan yang disediakan khas untuk penonton Sumber Seminggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Sumber Kini. Hanim kini berada di Dewan Negeri Selangor sempena dengan pembentangan belanjawan Selangor 2022. Hari ini Kerajaan Negeri Selangor membentangkan belanjawan Selangor 2022 dengan peruntukan berjumlah 2.343 bilion ringgit. Dan menurut Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri, bagi tahun 2022 sebanyak 1.22 bilion ringgit atau 52% diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus dan 1.123 bilion atau 48% untuk perbelanjaan pembangunan. Dan bagi tema belanjawan Selangor 2022, Kita Selangor Negeri Tahan Uji mengangkat martabat insani menggariskan 5 teras utama, iaitu memacu pertumbuhan ekonomi berimpak tinggi dan meningkatkan kecekapan penyampaian, membangun masyarakat penyayang dan kesejahteraan sosial, mengukuhkan agenda kesihatan awam Selangor, mewujudkan persekitaran hijau dan pembangunan lestari dan mengoptimumkan teknologi pintar dan digitalisasi.
Bagi memacu pertumbuhan ekonomi, beberapa usaha akan dimulakan, antaranya koridor pembangunan selatan yang akan merangkumi Selangor International Aeropark serta pembangunan Sabak Bernam sebagai hub logistik akan diterokai bersama pihak swasta. Kerajaan negeri buat julung kali mewujudkan perkhidmatan dalam talian Selangor Mental Sihat dengan mengintegrasikan modul dan fungsi sihat ke dalam aplikasi Selangkah. Melalui fungsi sihat di aplikasi Selangkah ini, pengguna boleh melakukan ujian saringan awal secara kendiri untuk mengetahui tahap kesihatan mental mereka. Bagi memastikan kelangsungan inisiatif ini, sebanyak RM1 juta diperuntukkan bagi tujuan meneruskan misi pengurusan kesihatan mental bagi tahun 2022. Kerajaan negeri menubuhkan Majlis Kesihatan Awam Negeri Selangor yang akan mengukuhkan agenda kesihatan awam di Selangor. Iltizam Selangor Sihat akan melindungi kesihatan bagi 90,000 penerima pesakit kronik dan ini akan memperbaiki perlindungan kesihatan awam bagi warga Selangor. Saringan dan rawatan lain seperti tuberkulosis, jantung, kanser, terutamanya saringan mamogram, cervix, kolorektal dan prostat akan diperkenalkan dan diperluas bagi meningkatkan lagi kesihatan rakyat negeri. 30,000 anak-anak yang baru lahir di Selangor akan dibantu melalui Iltizam Anak Selangor dengan pemberian RM100 setahun selama 5 tahun melalui akaun Sijil Simpanan Pendidikan Nasional SSPN Prime. Bantuan kepada warga emas melalui skim mesra usia emas akan diteruskan pada tahun 2022 dengan pemberian RM100 pada bulan kelahiran serta RM500 sebagai bantuan khairat kematian kepada keluarga. Geran bantuan pemulihan diperkenalkan bagi membantu penggiat industri pelancongan bagi tempoh 2021 hingga 2025 dengan anggaran peruntukan sebanyak RM114.6 juta dalam Belanjawan Selangor 2022. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pakej Kita Selangor adalah inisiatif kerajaan negeri untuk membantu industri pelancongan yang sangat terkesan akibat pandemik COVID-19. Justru pihak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri hasil daripada perbincangan yang sangat panjang dan teliti akan mengumumkan bantuan khas kewangan selama 1.5 bulan untuk tahun ini kepada semua pejabat-pejabat awam di negeri Selangor. Bantuan khas kewangan pertama setengah bulan gaji dengan minimum RM1,000 telah disalurkan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 1442 Hijrah 2021. Manakala bantuan khas kewangan kedua iaitu 1 bulan gaji dengan minimum RM1,000 akan dibayar pada 29 Disember ini dengan implikasi kewangan RM37.5 juta. Perah keringat hingga dingin, waktu malam bersidang kopi. Setelah pandemik kita tangani, langkah pulih diatur rapi.